Assalamualaikum semua, apa kabar hari ini? Sehat? Alhamdulillah kalau sehat. Oke, hari ini dalam subjek Jom Amal, mari kita tengok ringkasan-ringkasan cerita Nabi Ulul Azmi. Bagi yang ada buku, kamu boleh buka muka surat 19, 20, 21, 22 dan 23. Okey, mari kita tengok satu-satu ringkasan cerita Nabi Ulul Azmi. Ustazah hanya bacakan ringkasan dia sahaja, boleh? Okey, sebelum ini kita sudah tahu apa itu Rasul Ulul Azmi kan? Okey. Hari ini kita akan tengok ringkasan cerita setiap Rasul Ulul Azmi. Okey, Rasul Ulul Azmi yang pertama ialah Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh alaihi salam menyebarkan dakwah, namun umatnya enggan beriman kepada Allah. Allah Ta'ala memerintah baginda supaya membina sebuah bahtera. Okey, bahtera ini ialah kapal yang besar. Okey, baginda serta semua haiwan secara berpasangan menaiki bahtera itu. Allah Ta'ala menurunkan banjir besar yang menenggelam semua umat Nabi Nuh alaihi salam yang ingkar kepada Allah. Nabi Nuh diperintahkan oleh Allah untuk membina sebuah kapal layar yang besar yang muat banyak haiwan dan umat Nabi Nuh yang beriman kepada Allah. Suatu hari Allah menurunkan banjir yang besar yang menenggelamkan semua umat Nabi Nuh yang ingkar kepada Allah, termasuk istri dan anak Nabi Nuh. Itulah ringkasan cerita Nabi Nuh alaihi salam. Kita tengok cerita Rasul Ulul Azmi yang seterusnya, iaitu Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim alaihi salam terkenal sebagai bapa para rasul dan membina kembali Kaabah di kota Mekah. Baginda memusnahkan berhala-berhala di kota Mekah yang dibina oleh ayahnya. Berhala bermaksud patung-patung besar yang disembah oleh kaum Nabi Ibrahim. Baginda ditangkap dan dihukum bakar hidup-hidup oleh Raja Namrud. Mukjizat yang diberikan kepada baginda adalah baginda langsung tidak berasa panas dan tubuh baginda tidak terbakar. Nabi Ibrahim ni dia berdakwah dengan kaum yang menyembah berhala. Satu hari tu dia musnahkan semua berhala-berhala tu, patung-patung tu yang disembah oleh kaum Nabi Ibrahim. Sebab kenapa dia musnahkan? Sebab dia mau tunjukkan bahawa hanya Allah Tuhan yang sebenar. Ibrahim ditangkap dan dihukum bakar hidup-hidup oleh Raja Namrud. Namun Allah berikan mukjizat kepada baginda supaya baginda tidak berasa panas dan tubuh baginda tidak terbakar. Okey, itulah kisah ringkas Nabi Ibrahim sebagai Rasul Ulul Azmi. Ulul Azmi yang seterusnya ialah Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam adalah anak angkat kepada Fir'aun. Apabila dewasa, baginda ditentang oleh bapa angkatnya sendiri. Fir'aun menuduh Nabi Musa alaihissalam sebagai ahli sihir apabila tongkat baginda bertukar menjadi ular besar. Ketika Nabi Musa alaihissalam dan pengikutnya dikejar Fir'aun, tongkat baginda mampu membelah lautan dengan izin Allah. Baginda dan pengikutnya terselamat manakala Fir'aun dan bala tenteranya mati lemas. Allah Ta'ala menurunkan kitab Taurat kepada Nabi Musa. Nabi Musa alaihissalam adalah anak angkat kepada Fir'aun. Fir'aun ini menganggap dirinya Tuhan. Apabila dewasa, baginda berdakwah kepada Fir'aun, berdakwah bahawa Allah adalah Tuhan yang sebenar. Namun Fir'aun menentang dakwah baginda. Ringkasan cerita Nabi Musa alaihissalam. Kita lihat ringkasan cerita Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam dilahirkan tanpa bapa. Baginda dan ibunya Maryam telah dihina oleh penduduk kampung.
Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, Nabi Isa alaihissalam berupaya bercakap dan menceritakan perkara yang sebenarnya walaupun masih bayi. Maksudnya Nabi Isa walaupun dia masih baby, Allah izinkan dia boleh bercakap dan menceritakan hal yang sebenar. Baginda mampu menghidupkan orang mati dan menyembuhkan orang buta. Ini adalah satu mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Isa. Allah Ta'ala telah mengangkat Nabi Isa alaihissalam ke langit sewaktu baginda dihukum salib. Allah Ta'ala menurunkan kitab Injil kepada Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam dilahirkan tanpa bapa. Seperti yang kita tahu, Allah Maha Berkuasa. Sekiranya Allah berkehendak, kehendak Allah itu akan terjadi. Maryam telah ditakdirkan Allah mengandung walaupun belum berkahwin. Disebabkan itu, penduduk kampung menghina Maryam dan Nabi Isa. Akan tetapi dengan izin Allah, Nabi Isa alaihissalam berupaya bercakap dan menceritakan perkara yang sebenar walaupun masih baby. Itulah ringkasan cerita Nabi Isa alaihissalam. Rasul Ulul Azmi yang seterusnya ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad adalah rasul terakhir dan penutup rasul-rasul sebelumnya. Mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada baginda sangat banyak. Antara mukjizat terbesar yang dikurniakan Allah kepada Nabi Muhammad adalah Al-Quran. Al-Quran yang menjadi pedoman umat manusia sehingga hari ini. Selain itu, peristiwa Isra dan Mi'raj membawa baginda bertemu dengan Allah. Oke, itulah ringkasan cerita 5 Rasul Ulul Azmi. Oke. Sampai di sini sahaja kelas kita untuk hari ini. Kita berjumpa lagi di lain hari. Assalamualaikum, jumpa lagi, bye.